Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lapan tiga. Manusia menjadi rumit kepada mendampingi Quran ada dua sebab. Manusia menjadi rumit untuk mendekati Quran ini ada dua sebab. Sebab yang pertama ialah kalau kita tak ngaji wahyu, sebelum kita ngaji wahyu, kalau tanya kita, apa dia penyelesaian masalah kita? Kita akan kata duit, kerja. Mana kita tak sebut Allah. Padahal ilah tu mana dia? Tumpang hati sebagai yang menyelesaikan masalah kita, yang menunaikan hajat kita. Ada dua ilah ni. Ilah ni ialah sesuatu yang tempat tumpang hati yang menyelesaikan masalah kita dan menunaikan hajat kita. Jadi bagi orang yang belum mengaji wahyu, yang tak bawa dia kepada mengaji wahyu itu ialah kalau tanya dia, apa dia penyelesaian masalah kamu? Kerja. Kan? Duit, kerja. Mana sesat dia kata kerjalah penyelesaian masalah saya. Kan? Kerjalah penyelesaian masalah saya ataupun duitlah penyelesaian masalah saya. Dia tak kata Allah. Jadi keimanan kepada apa dalam kita beriman sesuatu yang menyelesaikan masalah kita, hak itulah kita pulun. Sebab dalam surah Al-Baqarah sebut apa tu? Bi'sama ya'murukum bihi. Oh dia. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Alangkah buruknya apa yang disuruh oleh iman kamu. Jadi dalam bagaimana hak mana kita tumpu, itulah iman kita sebenarnya. Kalau kita tumpu Allah, mana kita Allah sebagai hak keimanan kita, selesai masalah kita, tunai hajat kita. Tapi kalau kita tak ngaji Quran, kalau tanya dia, apa dia selesai hidup dia, penyelesai masalah dia, dia kata duit kerja. Kan? Bukan tak ada kerja, bukan tak ada cari duit. Bentuk dalaman tu. Bentuk dalaman tu menyebabkan dia tak mengaji-ngaji. Ialah dia duk anggap kan penyelesaian masalah dia duduk dekat bukan Quran, bukan Allah Ta'ala, tetapi pada duit dia, pada kerja dia. Maka sebab itulah tidak membawa kepada dia untuk mengaji makna Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia melihat orang yang tidak hidup berdasarkan wahyu ini, berdasarkan agama ini, senang juga. Tak ada masalah. Malah hak dia mengaji ni masalah banyak. Hak tak mengaji tak ada masalah. Ataupun dia tengok dia tak ada masalah. Tak ada apa-apa dia. Kan? Dia tengok orang pun tak ada masalah hidup. Dia yang tak mengaji tak ada masalah. Jadi dengan dua sebab itulah dia tak mengaji. Jadi bukan masalah tidak ada masalah tu mana tak ada masalah. Air yang tenang jangan disangka tiada bukan buaya. Mana tiada ada bukan mana tak salah.
Bukan dalam keadaan tu menentukan salah ke tak, tetapi kita ni duduk cara wahyu atau cara bukan wahyu. Berkeadaan duduk dalam cara bukan wahyu tapi hidup tak masalah, itulah yang dimaksudkan wa umli lahum inna kaidi matin. Bukan tak ada masalah, bermasalah tapi Allah tangguh. Mati tak mati tangguh, sama mati baru tahu. Duduk dalam zon salah tu baru tahu. Tapi kalau dia ngaji wahyu dulu, nampak cepatlah nampak sikit. Cepatlah rasa silapnya, rasa bersalahnya, rasa banyak kekurangannya, rasa duduk tak betulnya. Duduk dalam tak betul tapi sihat, tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak menjamin diri kita ni tidak duduk dalam zul istidraj? Ialah kita kata min haitsu la ya'lam, dari sudut yang mereka tidak ketahui. Sebenarnya kalau dengan wahyu tahu selalu, sedar selalu, kan? Tapi dah tak mengaji. Jadi bila dia tak mengaji, keadaan tu seolah-olah macam bagi jawapan terbalik. Dia tak bersalah. Kalau ngaji wahyu nampak selalu bersalah, tapi keadaan tu seolah menutup keadaan bahawa dia dalam keadaan bahaya. Tutup habis keadaan tu. Jawapan dalam wahyu tapi dia tak ngaji wahyu. Segala yang dia tengok tu semua seolah-olah macam menyokong. Tak ada salah ni, tak ada salah ni. Teruskan. Tak ada salah ni, tak ada salah ni. Teruskan. Itulah yang dimaksudkan inna kaidi matin. Rencanaku amat teguh. Sehingga luar daripada wahyu ni tidak beri jawapan kepada keadaan dia tu. Sehingga dia bersangka ingatkan tak salah. Dan apakah mereka tidak menggunakan akal fikiran untuk fikir? Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berfikir lebih dalam sikit? Tidaklah sahabat mereka itu, yakni Nabi Muhammad SAW, kenapa sebut sahih? Kalau orang beritahu, sebab Nabi ni tak pernah mengasingkan diri daripada manusia, duduk dengan mereka. Jadi gambaran Nabi ni jelas dah. Tak nampak Nabi ni unsur-unsur gila tak ada kat dia, unsur-unsur cari pengaruh tak ada kat dia. Jadi Nabi ni berkecil lagi, style dia. Kalau macam kita hak biasanya, kalau budak-budak barang orang barang dia belaka. Abu Talib dia jatuh hati ke Nabi ni sebab Nabi ni kecil-kecil, barang dia jadi barang orang lah. Barang dia barang orang. Nabi ni orang minta ambil. Kan, kalau kita kan, terus kata orang lain, kita sama budak kita, semua barang kita. Kita lah, tak tahu orang lain. Kan? Jadi kita ni masa kecil, masa cemburu. Kan, cemburu. Bila orang lebih dengan lain, cemburu. Nak orang lebih kita. Nabi ni daripada kecil lagi, barang orang, barang dia pun barang orang. Orang minta lagi selalu. Nak ambil rampas barang orang tak sekali. Macam mana kita tuduh Nabi ni cari pengaruh? Macam kita ni lah. Tak nampak unsur-unsur yang menguatkan tuduhan, tak ada. Tapi kenapa tuduh? Sebab nak suruh Nabi diam, jangan ganggu dia. Mana biar mereka dengan cara mereka, Nabi duduk diam gitu. Tanya. Kedegilan. Atau faktor lain, atau faktor kedegilan. Jadi orang gila, ni orang gila tak duduk dengan orang. Duduk asing seseorang tiba-tiba kacik orang. Ni duduk dengan orang, cakap dengan orang. Kan? Masalah orang duk fikir sama. Habis harta dia fikir masalah orang lain. Barang dia ni untuk selesai masalah orang. Dia berhutang pun untuk selesai masalah orang. Kita kalau hutang atas masalah kita. Nabi ni dia hutang atas nak selesai masalah orang lain. Kita hutang atas masalah kita sebab kita nak beli, kita nafsu kita nak. Dia nafsu tak usah. Bahagian susah dia ada bagi hutang untuk senang orang lain. Dia susah berhutang tapi nak selesai masalah orang lain. Nabi ni tiba-tiba orang tuduh dia cari pengaruh.
Gila. Jadi jinnah ni mana? Kena jin. Sebab tengok Nabi ni cakap barang yang pelik-pelik. Macam pelik, tapi bukan pelik pun wahyu. Dah tak ikut sejiwa dengan kamu, tak ikut nafsu kamu, pelik lah. Kan? Kita lagu tu tak semua kita pelik lah. Patutnya tak semua wahyu pelik, tak semua kita orang pelik. Ukuran kita dulu lagu tu sebelum ngaji kenapa dah? Kenapa tak semua kita? Tak semua kita. Jadi neraca kita ialah tak betul tu, tak semua kita. Kurang ajar lagu ni, salah lagu tu. Sebenarnya sepatutnya mengaji wahyu, neraca betul, tak ada kita ke wahyu. Patut kita jadi slogan kita, kenapa ni? Tak semua wahyu. Patut lagu tu. Jadi tidaklah dia melainkan nadhirul mubin, memberi peringatan yang nyata. Kan? Kenapa dia sebut peringatan yang nyata? Hak tak nyata ni biasa kita lah. Jangan pergi sana, jangan pergi sana. Kan? Jangan pergi sana, ada hantu. Nyata ke tak? Tak, bohong. Kan? Kita tak nyata, menipu aja kita. Nabi tak peringatan ni ada sungguh. Memang jelas, wahyu beritahu. Jadi kalau kita nak menakut-nakutkan pun, mesti daripada wahyu. Nabi tak pandang. Dan tajuk neraka Nabi tak pandang. Kadang-kadang orang ni, kadang-kadang kita tengok passion kalau kita ngaji hadis palsu. Dia kenapa buat hadis palsu? Nak menakut orang supaya takut akhirat. Walau apa alasan baik sekalipun, tak betul lah betul. Sebab wahyu, barang-barang luar asbab ni wahyu saja. Kadang-kadang dalam bentuk apa? Peringatan palsu, fadilat palsu. Sebab manusia bila tak dididik oleh wahyu, dia tak faham konsep peringatan, konsep fadilat mesti mubin, bukan barang gelap. Apa dia? Barang nyata, barang bukan barang gelap. Barang gelap tak boleh. Fadilat barang nyata, barang jelas. Barang menakutkan, barang jelas daripada wahyu. Bukan kita baca aja. Kan? Nampak tak? Mubin tu. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Nak sampai-sampai pun kena barang jelas, barang nyata, barang gelap tak boleh. Tanggungjawab. Makna segala bentuk alasan ke Nabi ni ajar kita makna bertanggungjawab. Bertanggungjawab lah bila bagi peringatan ni, kita ni share je daripada KKM ni. Nampak tak? Itu mubin. Daripada mana ni? Tahu. Tahu. Angkat sikit. Sikit je. Kena lihat sekejap. Kena apa tu ni. Kena angkat. Jadi bilang. Boleh. Awalam yang guru, dan apakah tidak mereka melihat? Dan apakah tidak mereka melihat? Fi, pada malakuti, kerajaan. Malakuti, kerajaan. As-samawati wal ard, langit dan bumi. Wa ma khalaqallah. Kita tengok ni bukan langit-langit. Langit utama tak nampak, langit-langit ni. Langit utama kita nampak. Jadi langit utama ni adalah asbab. Langit kedua jadi luar asbab dah. Cuma Arab Mekah faham dah langit dia dituju. Sebab tu dia tengok-tengok tu maknanya suruh hak benda atas tu lah. Wa ma khalaqallah, dan apa yang Allah ciptakan min syai'in, dari sesuatu. Dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Sekejap. Tengok.
Tengok langit bumi, tengok yang Allah ciptakan, kena mikir. Bila bimbang kan, wa ana asa, boleh jadi apa-apa yang kamu lihat tu menunjukkan ajal kamu telah sampai. Makna benda yang kita tak jangka tu, benda yang kita tak fikir, kadang-kadang benda tu macam mana? Sekeliling ni kadang-kadang menyediakan kita bahawa kita ni macam-macam boleh berlaku. Sekeliling ni macam-macam boleh berlaku. Sekarang ni tak usah kena sekeliling lah ni, orang aku dah ni macam nak dekat ajar je ni, tak tengok kiri kanan. Macam bukan nak menakutkan, kita pun takut. Biasa kan, ada ustaz ni dia nak menakutkan. Ni dengan dia takut. Dia takut. Mana kalau orang kacik depannya, dia punya takut juga. Takut belakang lah ni. Ustaz takut ni. Asal nak gimana lepas ni? Asal nak gimana lepas ni, kata kalau berlaku apa-apa. Mana kita nak gapo ni, nak buat gapo ni. Kan duduk saja dulu. Tengok tulisan hari ni macam mana. Wa ana asa, barangkali kan, kamu yang tak terasa barangkali, makna keadaan menunjukkan masa aja kamu nak dekat dah, pun tak fikir. Gitu. Jadi sebenarnya nak kadang-kadang kalau kita tak macam kita sembah dengan siapa lah. Mu ni tengok muka mu macam je, tak siap mana je. Kadang-kadang tak. Sebenarnya itu kadang-kadang bentuk-bentuk ni, kadang-kadang hal ni bukan bentuk gurauan ni, nak suruh kita mikir. Jangan seolah kita ni, seolah sebenarnya keadaan kita ni macam-macam boleh. Kita sendiri tak boleh bagi jaminan kepada kita sendiri. Kita boleh jaga kita, tak boleh nanti. Tak. Siapa boleh bagi jaminan dia selamat 24 jam, dia boleh jaga diri dia daripada segala sesuatu 24 jam? Siapa tak boleh bagi jaminan. Macam-macam boleh jadi. Macam-macam. Jadi Arab Mekah jadi degil tu sebab tak fikir ke situ. Jadi Tuhan bagi sentuhan sikit, mikir sikit, sekurang mikir balik. Tanya juga. Mati lagu mana. Mana duduk dalam zon pegang barang tak adalah, padahal mati bila-bila. Sepatutnya kita pegang barang adalah, lepas tu mati tu bukan urusan kita. Malah kena jaga mati. Tapi mati tu tak tahu nak jaga, agama kita boleh jaga. Ada kita ni diberi taklif dan diberi satu bentuk berkelompok untuk jaga agama kita. Mengaji Quran biar habis, mengaji hadis biar habis. Mana nampak hak betul mana, hak salah mana, kita ambil hak betul, hak tinggal salah. Kita berkemampuan untuk capai benda tu. Dibanding dengan berkemampuan untuk jaga ajar kita. Jaga-jaga pun mati juga. Jadi utamakan hak boleh jaga daripada hak tak boleh jaga. Jadi ayat hujung surah Al-185 ni satu kesedaran, satu hentaman Allah Ta'ala. Kalau Quran yang 30 juzuk Quran ni, kalau Allah sebaik-baik kalam, sebaik-baik teguran, sebaik-baik nasihat, sebaik ancaman, tidak mengubah kamu, adakah lagi perkataan selain daripada Allah yang boleh mengubah kamu? Kalau Quran tak boleh menyadarkan kita, siapa dia? Ustaz Razali. Siapa Ustaz Razali? Cikgu Syafi'i. Siapa dia Cikgu Syafi'i? Mana perkataan manusia ni memang dia tak terpengaruh. Ni kalau Allah tegur. Allah tegur kita. Kalau Allah tegur kita pun tidak beri kesedaran, tidak mengisahkan manusia. Mana ada lah. Kita semua manusia belaka. Hak yang bukan manusia ni ya. Kan? Kalau manusia terbaik Nabi. Kalau bukan manusia, kalau Allah. Makna kalau nak kata, kita tahu dah, kalau Nabi, kalau Allah, kalau Allah.
Manakala kalau Allah tidak boleh ubah lagi kita, kalau Nabi, kalau Allah tinggi lagi tak boleh ubah. Kalau manusia lagi kan? Kalau manusia macam kita lagi. Sebab waktu tu Nabi nasihat, Nabi ajar. Jadi Tuhan tak juga Nabi. Ni bukan aku kena nasihat Allah Ta'ala. Aku ni manusia seperti kamu, Allah Ta'ala ni. Kalau Allah Ta'ala tak boleh menjadi kamu, siapa lagi? Dia kata, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu. Maka percakapan manakah sesudah Quran itu yang membuat mereka beriman? Tak ada dah. Bila tak ada dah, makna kalau Quran tidak boleh mengubah mereka, itulah standard mereka. Sampai jumpa azab. Sampai jumpa azab. Takkan kita nak biar diri kita ni tidak berubah oleh Quran. Mana kalau Quran tak boleh ubah kita, sama-sama tak boleh ubah kita, itulah standard kita sampai kembali ke rahmatullah. Takkan nak lagu tu, tak sesuai kita. Kita tak sekerah tu. Kita faham. Lalu lagu mana? Terima lah Ustaz. Quran tegur kita, tak terima lagi. Quran dengan kita, dengan Ustaz Razali. Ustaz Razali tak nak apa? Quran, Allah. Mana datang? Tak terima nasihat juga. Dengan bagi ancamannya, dengan gini-gini. Bukan ancaman saja, tawaran pula. Syurga yang seluas langit. Kalau ubah fahaman, syurga. Nak apa lagi? Kalau tak ubah fahaman, nerakanya. Benda ada kat kita. Ubah fahaman, syurga. Tak ubah fahaman, neraka. Barang ada kat kita. Apa kita degil? Barang ada kat kita, bukan ada kat orang lain. Kan? Kita nak berubah, tapi barang kita, barang ubah tu ada kat Sazali, tak boleh. Contoh tak? Tak, barang ubah tu dekat kita. Nak A ke nak ke B ke kita sendiri. Apa nak marah ke orang? Duk kita. Kalau kita pulang ke sini, sini. Kalau kita pulang ke sini, sini. Pulang ke sini. Kita ada sini, pulang ke sini. Juga. Pulang ke sini. Kita duduk sini, Quran sayang kita. Korang kata, jangan sini. Pulang sini, pulang sini. Ini nak masuk ke neraka tu. Kita pun pulang. Kalau tosir, siapa nak masuk neraka? Pulang sini. Kita tosir. Nak masuk neraka juga. Masuk gigi. Begitu tak? Mana seolah-olah betul Quran ni. Tu. Look, neraka sana, neraka. Sini. Okey, beres. Kita pindah. Pindah juga. Jadi apa masalahnya? Nak marah ke waktu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca. Dia pun takut ke Tuhan tu. Kalau dia tak baca, dia kena pula kaya rasa. Perasaan dia, Nabi, telus. Kalau nak fikir senang, duduk diam. Senang dunia lah. Payah pula akhirat. Jadi fikir. Yalah. Kena kata sikit. Yang penting selamat akhirat tak? Tapi dengan kita bercakap ni, kita selamat, orang selamat. Kalau kata dia, bahaya dua-dua. Itu masalah kita kena faham. Ketulusan kita kena faham. Jadi orang yang Allah nak sesatkan, siapa dia? Bertepuk sebelah tangan. Tuhan nak dia tak usah ikut Tuhan. Kalau Tuhan nak dia nak Tuhan, itu Allah nak beri hidayah. Allah nak ke dia. Sebab tepuk dua tangan. Ni Tuhan nak ke dia, sungguh ke dia tak sungguh mana. Tuhan siap turun wahyu lagi, bagi panduan. Dia juga mahal. Jadi Tuhan sesatkan. Man yudlilillah, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada jalan pintu hidayah kepadanya. Wa yadharuhum, dan asalnya wazaro yadharu. Kepada wazaro, tinggal setelah sedang. Macam kita sebab mana? Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihim. Salam. Wadarul ladina. Itu makna tinggal setelah sedar. Dia pun tinggal setelah sedar. Mereka pada kesesatan mereka, tadi seru Allah. Ya'mahun, terpinga-pinga. Dia bahasa Arab. Perbezaan antara ain, mim, ha dengan ain, mim, ya.
Ain, mim, ya, umyun. Buta ni. Tapi ain, mim, ha sini. Hati tu ter buta hati. Hati tak nampak mana, tak nampak jalan. Kalau umyun sini. Ain, ma, ha sini. Jadi huruf sama. Ain, ma, ain, mim, ha. Ain, mim, ya. Ain, min, ya sini. Ain, min, ha buta sini. Terumah ambing, tak nampak jalan. Terumah ambing dalaman. Hati dia terumah ambing. Nak lawan Nabi dengan hujah, tak ada hujah. Nak ikut wahyu, tak belakang. Nak bertahan dia, tak ada hujah. Itu terumah ambing. Nak ikut wahyu, tak belakang. Nak bertahan dia, tak ada hujah. Dalam kata macam-macam. Gila lah, kapal lah ke Nabi. Nak pertahankan dia, tak ada hujah. Nak ikut Nabi, tak berlagang. Itulah terumah ambing. Yas'alunaka, mereka menanya kepada engkau. Sebab orang Yahudi ni, dia ada kepahaman. Orang yang kalau betul dia semua, dia tahu benda gaib. Itu orang punah. Orang punah tu malah betul. Dia letak lagu tu. Dia ni kalau semua tahu benda gaib. Ukuran orang punah kepada orang istimewa. Jadi dia ragu-ragu dengan Nabi ni sebab Nabi tak tahu benda gaib. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Hari kiamat ni bila berlaku ni barang gaib tak bila berlaku? Barang gaib benar akan datang. Jadi seolah-olah dia ingat mesin hari kiamat ni ada kat Nabi. Mesin luar biasa, benda gaib ni duduk kat Nabi. Nabi boleh beritahu bila-bila masa. Macam kita lah ni, cari Google jumpa, gitulah. Dia faham lagu tu. Tekan si keluar jawapan. Dia faham lagu tu. Jadi ayyana ni bila, mursaha ni kan. Bismillah. Kita majriha. Gua ada mursaha. Di kapal ni dia berlabuh. Jadi masuk kiamat ni, mana berlabuh ni berlaku yang kiamat. Berlabuh di sini berlaku yang kiamat. Mursaha ni terjadi, maksud dia berlabuh. Seolah macam alam ni dia bergerak, berhenti, kiamat berlaku. Dia berjalan. Kalau berjalan tu tak kiamat lagi. Stop je. Stop je habis. Dah kereta kan, jalan. Stop je sini. Biar gitulah. Mana stop je? Belaga habis. Han belaga ni, belaga ni. Jadi mursaha ni asalnya berlabuh. Mana sekarang ni alam tengah berjalan. Mana bila berlaku kiamat, bila berlabuh berhenti kiamat. Jadi seolah-olah betul mursaha ni asal kapal yang berhenti. Alam ni berhenti, kiamat berlaku. Dia tengah berjalan. Berhenti ni, kiamat berlaku. Sekarang ni berjalan, tak ada henti lagi. Jalan. Hancur. Qul, katakanlah, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya ilmu kiamat bila berlaku tu di sisi Tuhan. Aku tak tahu. Jadi Nabi tak tahu. Dia kata la yujalliha. Tidak dia jelaskannya bila waktu. Tidak menjelaskan, tidak jelas bila akan berlaku, melainkan dia saja.
Dia kata kiamat itu memberatkan makhluk di langit dan di bumi. Kiamat itu saqulat, memberatkan makhluk fis samawati wal ardi, di bumi. Jadi berat ni apa dia? Makhluk yang menghadapi kiamat. Makhluk di mana? Di langit dan di bumi. Dan kiamat itu la ta'tikum illa baghtah, tidak terjadi kepada kamu melainkan secara tiba-tiba. Dalam hadis beritahu, waktu orang duk balah tawar menawar, dia beli waktu berlaku tu. Balah, dia beli. Kiamat ni dia bukan berlaku macam kereta kita. Kan? Tanya, bila nak kiamat kereta mu ni? Asal-asal setahun ni kiamat. Apa? Tengok bunyi semacam ni. Bukan macam kereta, kiamat ni. Dia macam ada bom yang tak tahu bila. Dia meletup bila-bila masa. Tengok baru lagi. Tukar sana tukar sini. Tengok comel lagi. Kan? Dalam keadaan, contohlah kita kata dalam keadaan apa, orang yang baik kita tukar belakang dah. Kita tengok, pong meletup. Itulah kiamat. Tak sangka akan berlaku. Bukannya macam ahli sains kata gamuknya bumi ni 500 tahun lagi macam mana. Bukan lagu tu. Dia bukan tengok pada perubahan tak apa dah, bukan. Dia bukan lagu tu. Bukan macam kereta kita tu, asal-asal setahun lagi kiamat ni tak ada makan dah ni. Kan? Sebab tu tengok bunyi semacam ni, contoh-contoh tak. Bukan lagu tu. Kiamat ni ialah macam orang letak bom kat kereta comel. Kawan tu dah sedap lagi duk hoya telefon nak pergi mana-mana, nak pergi jalan ni. Kereta tu kita baiki dah, baru beli ni, tak tengok comel belakang, enjin kaki belakang, meletup. Orang bom. Itu kiamat. Orang yang nak hadapi kiamat tu, kalau jual beli, balaslah jual beli. Mana tak keadaan tu tidak menyangka kiamat akan berlaku. Kan? Bukan macam tengok sebulan 2 ni tengok kan. Gelap tak gelap kan. Tengok macam apa tu? Sana sini buruan nak kiamat ni, bukan lagu tu, bukan. Tak nampak. Tak nampak tu kiamat. Kan, tengok matahari macam tak senang ya. Kan? Contoh nak kiamat dia bukan lagu tu. Kadang kita tengok macam contoh rumah kita rumah kita ni macam nak runtuh bukan begitu. Tidak disangka oleh Tuhan penghuni. Macam duduk lama lagi rumah ni macam tu. Tapi lepas tu yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ka'annaka, macamlah engkau ni tahu benda tu. Macamlah engkau ni tahu benda tu. Orang yang tanya ni tak erti bahawa hak tahu benda Allah Ta'ala. Tuhan tak beritahu siapa. Nabi Tuhan tak beritahu. Kalau Nabi Tuhan tak beritahu, Ustaz Razali lagi tak tahu. Siapa kita? Kalau tak ada. Mana-mana kalau lah Nabi Tuhan tak beritahu bila berlaku, tiba-tiba kita orang kata kiamat akan berlaku sekian. Kiamat akan berlaku sekian. Kita tu pengaruh dulu. Tapi bila kita mengaji, orang tak boleh rupanya. Ramalan. Dia kadang-kadang setengah-setengah orang suka lah betul. Ana jadi sedar sebab bila tutup basik tegur kita baru teruja dengan orang cakap. Nak berlaku dia, nak kena. Seolah macam kita berlebih-lebih. Benda-benda tak tahu, benda gaib kita berlebih-lebih. Kan? Gamuk-gamuk ni 100 tahun lagi ni, berlebih-lebih. Benda gaib, kita kekalkan benda gaib, cerita sekadar. Hak wahyu kata sekadar. Yang tambah. Seolah kita ni macam-macam meramalkan. Jadi kita jangan jadikan agama ni sebagai seolah macam meramal. Kita ada cerita, tanggungjawab. Apa yang Allah kata, Nabi kata, sahabat berlaku. Tapi jangan kita di mana-mana. Jangan mana-mana. Dia kata Ustaz, kiamat dia kata gitu. Dia kata nak kiamat ni kita. Dia kata kita. Iyalah, makna dari sudut ni. Ada kita ni, isu dia ialah. Ada setengah, ada jenis pengkajian ni kan. Ada teguran berlaku, berlebih-lebih. Dajjal dah keluar lah. Ini belajar waktu Imam Mahdi kan berasal pada Indonesia, muktamad dia kata. Orang Malaysia gitu kacau lagu tu.
Kan? Imam Mahdi berasal pada Indonesia, muktamad. Imam Mahdi, mak kita ngaku dah benda tu benda pengkabaran yang kita kena beriman. Tapi nak kata sambung sikit tu, dia panggil ramalan. Orang Malaysia kita cik lagu tu masuk itu. Bayangkan kalau jenis kita ni jenis tak ada asas Quran yang tak telang Quran dulu memang jadi telang budak-budak. Mana kalau jenis kita hak yang mengajar Quran ni mikir sikit kata kita ngaji dah Quran, jangan telang orang tak jelas. Kalau orang yang tak ada asas Quran macam mana? Bayangkan. Itu. Kena dah tu. Tubik belakang. Tubik surat beratang kena dah. Dia kata ilmu ghaib itu inda Allah, di sisi Allah. Walakin akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya, banyak manusia tak tahu benda-benda ghaib ni. Allah yang tahu. Nabi tak tahu, wali tak tahu. Jin tak tahu, malaikat tak tahu. Bila kita sandar dia tahu, maknanya kita telah meletakkan sifat khusus bagi Allah kepada dia. Dia panggil asyirku fil ilmi, syirik ilmu. Dia tu nak cari pengaruh. Kita ni jahil, gabung dua-dua. Kan? Mana kata orang bunuh akan cari orang bunuh. Kita ni jahil. Kan? Lepas tu akidah bunuh dah, cari orang bunuh. Orang betul cari orang betul, orang bunuh cari orang bunuh. Tuan buat begitu, sunatullah. Kita jahil pula tak ngaji, jumpa orang bunuh, tuan buat sunatullah tu. Orang bunuh akan percaya ke orang bunuh. Orang betul akan percaya pada orang betul. Itu sunatullah. Berlaku satu lagi penjelasan tentang benda gaib ni. Allah suruh Nabi kata, dan supaya menjadi iktikat umat Nabi bahawa Nabi tak tahu benda gaib. Kan? Maksudnya apa? Kalau tahu besok ni hujan, contoh. Esok kan? Mana benda-benda yang kalau contoh kajian-kajian cuaca tu tak salah. Mana benda yang contoh-contoh hak yang berlaku baru ni kan? Hak berlaku hak ribut tu kan? Kan? Keadaan menunjukkan ribut ke? Dah panas-panas. Oh. Kan? Ada yang hak yang belakang mahkamah, yang kereta tu kan? Kawan pada Cikgu Zaimah, dia cerita kawan ni, dia tengok bah ni pergi, dia letak kereta situ. Lepas tu dia masuk, baru tak ada masuk tu juga. Pokok ni, pompak ni, kereta merah tak. Mana maksud benda gaib ni, kalaulah Nabi tahu benda gaib, tak berlakulah apa tu barang-barang musibah ke Nabi. Sebab esok musibah ni kita kena sini, kita pergi sini. Kan? Kalau tahu benda gaib, tak berlakulah benda-benda yang susah ke Nabi. Tak berlaku susah ke aku ni, sebab aku tak tahu. Sebab tu kadang-kadang susah tu sebab alamak banjir, alamak mana cuma cerita dia lah. Tapi Nabi berlaku susah, ada kalau berlaku senang. Kalau Nabi tahu benda gaib, senang saja Nabi. Jangan pergi Terengganu esok ribut, contoh kat Terengganu, contoh kan. Pergi. Hak tak tahu pergi. Mana benda yang berlaku pada kita ni berlaku ke Nabi juga sebab Nabi tak tahu benda gaib. Dia tak tahu. Qul la amliku li nafsi. Katakanlah aku tidak memiliki pengetahuan tidak berkuasa memberi manfaat kepada diriku dan bahaya, apatah lagi pada orang lain. Di mana dia? Aku tiada kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku. Sebab apa? Sebab tak tahu benda gaib, jadi tak boleh. Tak tahu benda. Kalau tahu dah. Macam kita kata esok jangan pergi Kuala Lumpur kan. Ilmu kita Kuala Lumpur esok dot gitu. Kita tak pergi. Tengok berlaku semua. Kan? Ilmu tu tak ada ke Nabi.
Dia kata walau kuntu, kalaulah aku tahu ghaib, benda ghaib, a'lamul ghaibah, kan? Apa yang akan berlaku sini, apa akan berlaku sini pada jam sini. Makna hak yang datang kepada aku ni kebaikan berlaku. Senang berlaku, tak ada susah, tak ada susah serabut. Tak apa, aku tahu dah. Tapi berlaku ke Nabi pun kita tengok berlaku bencana, senang, susah. Contoh hak yang 70 orang tu yang minta, konon nak minta jadi pendakwah, padahal niat nak bunuh. Nabi punya suka lah. Orang minta, sahabat mintalah kita bagilah sikit pelajar ustaz ni, ceritalah yang buat daurah, ambil dah cikgu, gila cikgu ajar daurah ke sana. Kita suka lah, alhamdulillah kan. Kita nak pergi sana tak boleh, hantar murid seorang, cikgu Syafi'i. Contoh tak. Tapi hati suka. Tengok-tengok bukan nak suruh ngajar daurah, nak bunuh kan. Nabi suka. Jadi sedih. Kalau Nabi tahu benda ghaib, Nabi kata, dia jangan dia nak bunuh pun. Nabi suka. Apa tu Nabi solat apa tu kunut nazilah tu. Kan makna apa tu sedih yang atas pembunuhan sahabat-sahabat ni. Salah satu Zaid bin Dazinah kata silap. Zaid dalam hai tu sahabat ni. Dia kata lastaksartu, tentu aku memperoleh banyak dari kebaikan. Kebaikan saja, tak ada keburukan. Dan tidak akan menimpaku keburukan. Wa ma massani yasu, tidak akan menimpaku keburukan. Tapi tengoklah. Aku kena musibah sama, sedih sama. Ingat lagu ni kan, Nabi rasa sedih. Ingat nak panggil sahabat kita ni, nak suruh mengajar, tiba nak bunuh. Jadi kalau Nabi tahu benda ghaib, tak berlaku ke Nabi benda ni. Banyak cerita-cerita dalam kisah Nabi ni, Nabi tak benda ghaib. Contohnya Aisyah dituduh. Kalau tak Nabi tahu benda ghaib, Nabi tahu Aisyah tak bersalah. In ana illa, dan tidaklah aku melainkan nadhirun, pemberi peringatan, wa basyirun, pemberi berita gembira. Mana memberi peringatan barang yang ada dalam wahyu, memberi berita gembira barang yang ada dalam wahyu dah. Hak tak ada lagi, hak akan berlaku aku tak tahu. Aku tahu sekadar hak wahyu beritahu. Liqaumi, kepada kaum yang yu'minun, ingin beriman. Kepada kaum yang ingin beriman. Ayat 189 ni ada hadis palsu, mengaitkan seluruh ayat ni kepada Adam dan Hawa. Padahal ayat atas ada Hawa, bawah tak. Tengok Kalau kita tak jelas, kita akan anggap cerita ni cerita ada Hawa. Ada Hawa apa? Anak syirik. Dialah menjadikan kamu, huwallazi khalaqakum. Dialah menjadikan kamu, dialah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Wa ja'ala minha,
dan dia menjadi darinya. Nya ni Adam. Kat sini Adam sampai ilaiha tu. Zaujaha, isterinya Hawa, liyaskuna ilaiha, agar ia tinggal kepadanya. Falamma, maka tak kala taghasyaha, ia mencampurinya. Asal ayat bawah ni yang bukan kaitan dengan Adam kan. Falamma taghasyaha, apabila ia mencampurinya, hamalat, mengandunglah isterinya, hamlan khafifan, kandungannya ringan. Lalu teruslah ia merasa ringan. Famarrat bih. Teruslah ia merasa ringan beberapa waktu. Famarrat bih, merasa ringan beberapa waktu. Mana bila mengandung ni kan, mengandung mana-mana ni biasalah. Lama berat. Falamma asqalat, maka tak kala ia merasa berat. Da'awa, mereka berdua berdoa, menyeru kepada Allah, yakni Tuhan mereka berdua. Mereka berdua, alif tu mereka berdua, menyeru Allah, yakni Rabbahuma, Tuhan mereka berdua. Jadi ayat ni dia sebut umum, bukan merujuk Nabi Adam, umum. La'in ataitana salihan. Sebab umum kat sini bentuk dia. Bentuk dia sebut hak dia nak dulu, baru sebut hak Allah nak kan. Salihan di sini ialah bukan soleh amalan, soleh jasmani. Soleh ni mana Maulana kata makna soleh di sini ialah sihat tubuh badan. Macam kita nak mata dua mata dua, mana sempurna. Orang-orang yang tak cacat lagi mana? Cacat lagi mana? Jadi soleh ni tidak cacat. Mana lain ataitana, jika engkau berikan anak yang kami kandung ini solehan, yakni tidak cacat, sempurna, lanakunanna minasyakirin, benar-benar kami akan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang bersyukur. Sebab dia kata ayat ni bukan merujuk Adam dan Hawa, ialah bentuk umum. Adam ni Nabi, dia takkan sebut Hawa dulu, baru Allah. Bersyukur ni kan, dia tak tunggu ada apa anak, kena bersyukur dah tak. Jadi seolah-olah macam sebut Hawa dulu Amrullah. Hak yang biasa kalau betul dia Amrullah dulu. Sebab tu ayat cerita ni tidak kaitan dengan Adam dan Hawa, tak ada. Hak asal awal-awal saja. Falamma, jadi ayat ni merujuk sama pula Arab Mekah. Arab Mekah ni masa nak anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila dapat anak, dia buat punah akidah dia. Arab Mekah.
Falamma, maka tak kala atahuma, Allah memberikan kepada anak yang sempurna, salihan, sempurna. Ni Arab Mekah. Ja'ala lahu, mereka berdua menjadikan baginya ni sekutu. Patutnya macam mana ni? Patutnya Abdullah, Abdul Rahman, dia Abdul Uzza, Abdul Manat. Nama anak ni nama bin kepada nak berhala ni. Abdullah tu adalah, tapi bin belaka. Bin kepada nama berhala dia. Macam murid kita dia kan farmasi. Orang datang ni nak ambil ubat kan. Hak seorang beritahu dia, kita buat nama anak kita Abdul Uzair. Kan. Abdu tu abang pilih. Comel Abdu. Uzair tu kita pilih. Jadi gabung comel duduk Abdu. Jangan orang yang tak jelas, jangan. Tak boleh Abdul Uzair. Kena nama Allah lah. Dia sedap Abdu. Kita kadang-kadang kita tak boleh nak fikir orang lain kita Abdu, dia tak faham masuk kepada dia. Kadang-kadang tak faham. Kadang-kadang kalau kerana tidak cakna ni, kadang Abdul mana tahu bahasa Arab. Tak tahu kadang-kadang. Jangan, kalau orang tak tahu pun tak tahu semua. Kita terkejut kadang-kadang. Tidak tak boleh nama Abdul Uzair. Dia kata sedap. Dua-dua adalah Quran. Gabung dua-dua. Dia pun kerana kejahilan tak tahu kan dia niat pun, bukan dia nak. Tapi Arab Mekah ni dia puja Lata, dia puja Al-Uzza. Jadi dia buat anak dia Abdul Uzza, Abdul Lata. Ni maksud syuraka fima atahuma, pada apa yang diberikan kepada mereka berdua. Kan, tengok ni cerita. Maksudnya orang-orang Arab Mekah ni menjadikan sekutu bagi Allah cara anak yang dianugerahi itu. Mereka memandang anak mereka sebagai hamba bagi roh yang dipuja. Oleh kerana itulah mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Syam, Abdul Harith, Abdul Manaf. Orang Melayu boleh juga. Manaf ni pun betul nama berhala. Mana? Manaf ni Abdul Manaf. Manaf pun dia bukan nama Abdul ni mesti nama Allah lepas tu. Dulu orang Arab begitu. Dia buat nama tak tahu siapa dia. Tak boleh. Lepas mana tidak lah. Yalah, nama Tok Nabi. Ya dah. Kan? Nama Tok Nabi. Tapi Manaf tu nama orang. Bukan nama Allah. Orang Arab Mekah dulu. Zaman jahiliah daripada Ismail tu betul dah. Tengah-tengah tu bunuh. Sampai bila Nabi diutuskan, tak boleh dah Abdu, manusia tak boleh dah. Semua Abdul Rahman. Kan? Mesti nama Allah lepas tu. Orang Melayu kita ni sebab dia tak faham. Tapi dalam dia dah kadang-kadang tak ada orang nama ada mana ni. Dulu. Dan ni kalau ada pun tak boleh ada mana. Tapi kita ada lagi. Ada mana, tapi nak beritahu dia. Tu wadah lah. Ada orang ada mana? Dia tahu, dia tak tahu. Sebab orang Melayu kita tak tahu. Dia tak tahu bahawa Abdul ni mesti nama Allah. Tak boleh buat nama Manah ni. Bukan nama Allah. Tak boleh. Mesti Allah. Tak boleh Abdul, tak boleh. Manah ni bukan nama Allah. Faham tak? Abdul ni mesti sandar kepada Abdullah. Boleh. Asma Allah sedar tu. Buah nama buah nama. Ambil asma. Tak apa nama Allah. Tak apalah nama Allah. Nama Allah tak apa. Yang lain bukan nama Allah. Bukan nama Allah, nama roh. Jadi kalau nak panggil kalau contoh ke nama Tuhan kan, kalau kita tak buat alif lam tak apa. Yang buat alif lam. Alif lam ni macam khusus lah. Satu lagi bila Abdu ni
Memang tak boleh berbuh nama selain pada Allah. Sebab abdu ni hamba. Ya. Hamba lu asbab. Boleh hamba uzah apa tu. Tak boleh. Kalau murid tak apa. Murid Maulana contoh tak apa. Murid Maulana bukan hamba murid. Ya, ya. Hamba abdu Abdullah. Itulah tak apa. Alah hal lepas lah. Padahal seharusnya mereka bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada mereka anak yang sempurna fisiknya. Namun ternyata mereka malah buat syirik. Nama anak nama syirik. Baik syirik dan ibadah maupun menamakan anaknya pun dengan namanya menghambakan kepada selain Allah. Itulah. Teguran kepada Arab Mekah dan orang Melayu. Orang Melayu itu. Jadi siapa dia? Al-Uzza, Al-Manat, Syam ni manusia yang dipuja. Yang dia anggap tak wali, keramat, dia buat batu, rupa muka tak wali tu dia puja. Jadi kalau tanya mereka, Syam tu itu nama apa dia Ustaz Sunai? matahari. Kalau dia puja matahari berapa kali kan? Kalau dia puja matahari. Kan? Tu SAM. Barangkali dia puja matahari. Arab Mekah ni dia buat hamba matahari. Dia berlaku lah. Dia minta Allah. Matahari. Hamba nama Tok Wali dia. Nama dia boleh dah Samsudin dia panggil Syam saja. Tak apa. Allah Allah. Sebab tu waktu nama ni molek dia kita mudah panggil. Panggil nama penuh. Sebab nama ni mendoakan. Nama Samsuri Ustaz Syam. Cikgu Syam. Suri. Ha. Apa lagi sama suri? Apa dia sendiri? Suri. Allah Allah. Tapi nak kata dari segi Sayang kau. ya. Pakai panggil Ustaz Syam, Ustaz Syam. Dia sebab tu nama tu dia pendek. Kalau paling panjang itu panggil jadi panjang. Jadi pendek jadi nama ni mendoakan. Jadi Arab Mekah faham Tok Wali ni bukan menciptakan benda, tak sampai menciptakan Allah. Mereka faham dah Allah yang menciptakan. Tapi mereka persekutukan. Kan? Ayu syirikun. Apakah mereka mempersekutukan kepada yang tidak menciptakan sesuatu pun? Tok Wali ciptakan apa? Semua Allah belaka, banyak Arab Mekah. Tapi dia pun abdu Tok Wali. Jangan kalau kita cakno masyarakat kan. Ya. Terkejut kita. Tanya kadang-kadang. Kan? Saya kata baru ni ada dalam video lawak dia tengok. Nak kata saya kata maklumat agama, maklumat semasa pun dia keluar peta, dia ada video dia kan, keluar peta. Dia tanya ramang, panggil orang. Kan? Dia tak tulis Kedah mana, Selangor mana, tanya mana Kedah. Dia tunjuk Kedah kat Sarawak. Ya. Nak kata kita faham Kedah, tapi nak kata kalau tanya ramang bocor rahsia. Mana kadang-kadang di antara kita ni tak cakno peta. Dia tahu Kedah tapi kadang-kadang tunjuk sini. Sebab tu kadang-kadang yang cakno lah, tak cakno sungguh. Ya. Tak pernah tengok peta. Itu bagian petanya. Bagian agama. Wahum yukhlaqun, mereka dicipta sama. Roh ni mereka tu ciptaan Allah. Kan? Nabi ciptaan Allah. Wali ciptaan Allah. Malaikat ciptaan Allah. Jin ciptaan Allah. Puja apa? Ciptaan Allah. Puja aku ni mencipta. Mana nak beritahu? Hujah kalau boleh puja syaratnya mesti cipta. Jadi Allah saja sebab dia yang cipta. Lepas tu roh ni Tuhan kata tengok nama musik, nama dia contoh Tok Wali, buh Tok Wali keramat nama kita buh Tok Wali keramat. Tok Wali siapa buh? Allah buh kita buh.
Kita pun tak Tok Wali Keramat. Kita pun gelaran Tok Wali Keramat. Kan? Tok Wali Keramat ni boleh tolong orang ni. Allah pun kan bubuh. Kita bubuh. Lepas tu kita seru. Wala yastati'una lahum. Lahum. Hum. Siapa hum ni? Kalau batu saja, laha. Batu kosong gitu, laha. Anak muka puja batu kosong kan? Tak. Roh. Batu tu merupai roh yang dipuja tu. Tu lahum. Itu kan? Yastati'una, wow tu. Lahum tu yang seluruh. Mereka tidak mampu. Mereka tu roh. Lahum tu yang menyeru. Mereka tu roh yang diseru. Kalau kalau yang diseru tu batu saja, dia tak wow. Nasra, pertolongan, tidak mampu beri pertolongan. Kalau kita duduk kat Malaysia ni tak pernah dengar lah. Tapi kalau duduk kat luar negara, dekat dengan negara yang banyak tak punah-punah ni, ya Syekh ada jalan ni, tolonglah aku. Ya Hussein, tolonglah aku. Kan kita ya Allah. Kan kita ya Allah. Kalau negara-negara lain tu jangan. Ya Tok Keramat, tolonglah aku. Wala anfusahum, dan tidak mereka kepada diri mereka sendiri dapat menolong. Wala anfusahum yansurun. Jadi nak beritahu lo asbab ni yang urus kita saja Allah Ta'ala, bukan roh, bukan siapa-siapa, Allah Ta'ala. Nama-nama tu kalau kita ubah, kita syirik. Yang boleh tolong kita Allah saja. Jadi bila kita minta tolong, ya Allah, hak lain tidak beri kesan. Inilah syirik. Ni kita kecek ni mudah sebab kita tak ada pahaman tu. Kena pahaman tu. Bangun kat belakang tu, kena gini. Kan? Esok jangan mengajar dah orang-orang. Begitu. Jangan. Dia emosi sebab nama dari amal. Mana roh siapa kan? Dia umum. Roh yang dipuja ni kita angkat dia. Bukan Allah angkat dia. Kita kata dia baik. Dia Tok Keramat. Kita angkat dia. Baik tidak tu sebenarnya benda lu asbab. Allah yang tahu. Boleh jadi baik, boleh tak baik. Kita angkat dia. Kalau sahabat, memang Allah angkat pun. Tapi wali ni kadang-kadang ada hak kita angkat, ada. Hak memang dia tu memang kita tak angkat dia, tapi dia memang wali sungguh, ada. Jadi umum. Maknanya kata kata Tok Wali ni, yang kata bagus-bagus ni, kadang-kadang hak sesat pun ada. Kita angkat Tok Wali, ada juga. Wa in tad'uhum ilal huda. Jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk. Makna berinteraksi dengan mereka. Makna tidak berlaku interaksi itu. Interaksi itu tak berlaku pun. Hanya sepihak saja. Sepihak. Kata gini, alam barzah ni, kita sekarang ni, anak kita duduk rumah kita. Kita bercakap dia, anak kita dengar tak? Kecuali yang telefon. Sekarang ni kita bercakap dia dengar tak? Tu dekat. Ni alam barzah. Dalam konteks seruan, dalam konteks berhajat. Nak bagi faham. Bila tak ada interaksi sepihak, bukan dua pihak, macam mana nak ikut? Ni dua pihak ni. Ni berlaku interaksi ni. Dalam asbab, dua asbab ni tak ada berlaku interasi. Bila tak ada berlaku interaksi, nak ikut macam mana? La yattabi'un. Macam kita cakap sini, tak ada telefon. Cakap. Kadang kita duduk rumah. Nanti hujan tu angkat kain jemuran. Hujan nak turun. Kan? Berlaku dah interaksi? Tak berlaku. Putus hubungan tak berlaku. Kan? Terpisah. Jadi kita tengok orang yang seru puja berhajat tu kan, kepada orang mati tu kan. Sebab dia faham apa? Dia faham dengar, dia faham tahu, dia faham dia buat sesuatu. Jadi orang yang di alam sana itu sawa'un alaikum. Sawa'un alaikum. Sama saja atas kamu. Kamu seru mereka, apa kamu seru mereka ya.
Atau kamu diam, serupa je. Kan? Ya Syekh ya Syekh ada Qadir Jalani. Kan? Ya Syekh Abdul Qadir Jalani. Atau diam saja, serupa je. Dia tak tahu menau. Bila pula dia kata? Bila pula? Dalam surah nanti kan, semua yang jadi mangsa seru dipanggil belakang. Dalam surah kita jumpa surah lepas ni. Tanya, kan, dia serumu ke? Tak tahu kita. Orang yang serumu tu kata mu menjelma, mu bercakap depan dia. Bukan kita, jin kali. Memang jin sungguh. Yang bercakap besar tu jin. Kita ingat hak yang kita seru tu dalam surah Fatir. Kita akan jumpa lepas ni. Lepas tu dia berkata, saya jumpa Syekh dalam bentuk jaga. Contoh tak? Orang percaya. Kenapa percaya? Sebab tak ada neraca kepada kita. Percaya. Kita ada bukan Syekh, syaitan. Marah dia. Am antum suamitun, atau kamu diam. Jadi diam ni dia ada suamitun diam, sakitun diam, sakata diam. Suamitun diam, banyak diam. Tengok, ini dia lagi jelas. Sesungguhnya roh-roh yang kamu seru itu, bukan Allah itu, adalah hamba-hamba macam kamu juga. Hak hidup dulu, berhajat pada makan. Dia pun seru Allah juga dulu. Dia pun berhajat kepada Allah juga dulu. Dia Allah angkat dia sebab dia seru Allah saja. Mu seru dia pula. Ashabul Kahfi ni Allah angkat darjat dia sebab dia percaya Allah saja berhak dia seru. Sebab tu dia boleh tidur 300 hari tu kerana Allah angkat darjat dia sebab dia seru Allah saja. Jadi tak wali. Kita seru dia dalam kata berhajat. Jadi kalau kita tengok dekat kedai-kedai kan, tanpa nama-nama Ashabul Kahfi, ada kepahaman dia. Fad'uhu, serulah mereka supaya mereka memperkenalkan hajat kamu. Nampak macam memperkenalkan, tapi Allah Ta'ala juga istidraj. Hakikat dia, seruan selain pada Allah itu tidak memberi kesan sebenarnya. Allah lah yang memberi kesan. Sebab sifat tak ada. Mereka sifat tu. Nama ada, sifat tak ada. Jika kamu adalah orang yang benar. Kuntum shadiqin, golongan yang benar. Ada orang hantar video orang hijau-hijau itu tarikat Jakir haram. Kadang kat Malaysia tu dia pakai hijau, serban hijau kan, rambut panjang kan, dia kecek kubur kubur ni tolong. Ada salah satu tu kemudahan kat luar macam-macam pelik. Kita Ustaz tak tengok lagi. Ada nak tengok lagi kita tunjuk. Ada video tu orang hantar kita. Baru lah. Lama dah dia tu, tapi dia tunjuk dia mana dia cakap Tok Wali tolong lagi. Dekat Malaysia tak ada. Saya tengok dalam YouTube satu. Kira dia ustaz ni, dia ustaz lah mengajar kan. Dia cakap dia sejak mak dia mati sampai hari ni dah lama lah mak dia mati, dia akan pergi jumpa mak dia tiap hari di kubur. Dia cakap, mak hari ni saya obsesi seminggu tak datanglah kubur mak. Dia datang, dia kata dia mesti pergi sebelum berinteraksi dengan mak dia. Pelik Mek jumpa sama dia. Kita tak ada jumpa, dia jumpa dulu. Nyiasat. Tak apa, kita ngaji habis Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.